Hello guys, welcome back to Direct D Media. Bila kita bercakap pasal ROG, kita tahulah yang line up ROG ni memang power-power. Tak kisahlah dia punya PC ke, dia punya laptop ke, even dia punya smartphone, saya memang sukalah dengan dia punya line up. Dan termasuklah sekali dengan dia punya ekosistem yang bagi saya memang cukup komplit untuk anda dapatkan daripada A sampai Z. Dan kalau anda setia dengan satu brand tu, anda boleh dapatkan full set ROG daripada segi smartphone, TWS, headphone dan macam-macam lagi lah. Dan bila anda pakai barang-barang ROG ni, memang menampakkan lifestyle anda sebagai seorang gamer sejati lah. Sebab ROG ni memang dah sinonim dengan gamer. Kalau anda pakai ROG, orang akan ingat anda seorang gamer, even anda seorang noobis macam saya. Dan dia punya barang tu memang sangat-sangat eksklusif. Ada certain item tu hanya boleh dipakai pada dia punya smartphone saja. Macam ini ROG Phone 6 Pro. Dia punya barang tu memang khas direka untuk phone dia saja. So brand-brand lain kalau nak pakai aksesoris tu memang tak boleh lah. Dan kalau bila anda dah pakai dekat smartphone anda, tak kisahlah dia punya cooler ke, dia punya semua aksesoris dia lah, bagi saya memang dah cukup lengkap untuk menampakkan anda sebagai seorang pro gamer. Walaupun anda tahu yang anda tu bukanlah seorang pro, tapi gaya tu mesti ada. So kalau anda nak tahu apakah aksesoris yang ada dekat hadapan saya ni, tunggu masa lagi, let's roll it. Okey, aksesoris pertama yang saya nak mention ialah dia punya case. Kalau anda beli baru, memanglah dah bagi siap-siap case kat dalam kotak tu. Tapi ROG ada juga keluarkan official case yang lain daripada Devil Case. Inilah dia. Nama dia Light Guardian Anti-Shock. Dia punya case ni dia lebih menyeluruh. Kalau anda pakai dekat smartphone tu, dia lebih protektif lah. Dia menutupi segala ruang-ruang dekat belakang ni. Boleh dikatakan hampir semualah kecuali pada bahagian kamera. Dan dia punya case ni memang sesuai untuk anda yang lasak, seorang yang lasak, ataupun anda seorang yang clumsy ke, itu pun lebih sesuai juga. Dan untuk anda yang buat kerja-kerja outdoor lah, sebab case ni dia lebih protektif, dia lebih melindungi lah dia punya smartphone tu daripada termasuk habuk ke, air ke. Even dia dah ada IPX4 rating, but still better mencegah daripada merawat lah, ya tak? Okey, untuk aksesoris kita yang kedua, kita ada Aero Active Cooler 6. Inilah dia. Nampak besar, nampak stylish, nampak cantik, dan yang paling penting nampak futuristic. Dia punya cooler ni nampak ergonomik dan ada RGB lah, of course kan. Okay, kita cuba pakai dekat dia punya smartphone. Dan dia punya cooler ni juga, dia ada teknologi yang lebih advance lah daripada cooler yang sebelum ni. Nampak tu dia punya RGB dia, bukan main lagi. Memang nampak style lah kan. Bila saya pakai cooler ni, dia punya cooler ni saya boleh kata lebih sejuk berbanding model yang sebelum ni. Dan dia ada 4 mode untuk cooler dia tu. Yang pertama kita ada smart, kedua kita ada cool, ketiga kita ada frost, dan yang keempat kita ada frozen. Untuk yang mode frozen tu, anda kena cucukkan dengan power supply untuk aktifkan mode tu lah. Cooler ni juga dia ada 4 physical button yang anda boleh setkan setiap button tu apa function dia. Dan dia juga datang dengan stand. Stand dia ni function dia apa? Nanti saya akan cerita. Saya rasa anda pun dah boleh agak lah stand ni untuk apa. Dan dia datang sekali dengan casing. Nampak? Tadi dah ada casing, lepas tu dia bagi lagi casing ni kan. So dah ada 3 casing kat sini lah. So kalau anda nak pakai casing ni, baru pakai cooler ni pun boleh. Anda nak terus direct macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau pakai casing lagi better lah. Sebab kalau tak pakai casing rasa insecure sikit lah kan. So bila anda beli cooler ni, ini dia punya kotak dia lah. Kotak dia macam ni. Dia lebih besar dan lebih panjang berbanding yang sebelum ni lah. Okey, aksesoris kita yang ketiga yang saya nak kongsikan kepada anda ialah Kunai 3 Gamepad. Inilah dia. Anda akan dapat 5 barang. Okey, 5 barang tu salah satunya ialah dia punya grip. Kemudian ada dia punya bumper. Dan kat dalam ni ada dia punya controller lah. 2 controller dan 1 charger dia kat tengah ni. So ada 5 barang lah. Dan ini adalah kotak dia. Kalau anda beli memang besar. Memang complete set lah apa yang anda dapat kat dalam tu kan. Okey, function stand yang saya mention tadi, bila anda pakai macam ni, bila anda pakai controller, connectkan pada smartphone, anda boleh main macam ni.
Nampak style kan? So jadi macam mini TV lah. Tapi kalau anda tak nak main macam ni, anda nak pakai dekat phone tu pun boleh juga, tapi anda kena pakai dia punya bumper. Nampak? Ada dapat lagi satu case. So ni nak buka dia senang je. Anda ada button dia kat belakang ni, tinggal tekan dia akan naik. Macam ni punya setup pun bagi saya dah cukup okey, tapi belum cukup complete lagi. So sebab ada barang-barang yang tak ada lagi. Okey, macam mana nak guna grip ni? Okey, grip ni kalau anda nak pakai, anda tak boleh pakai dia punya bumper dengan macam ni lah. Tak boleh guna setup macam ni. Dia guna setup yang lain. Function grip tu macam ni lah. Kalau anda boleh nampak, instead of kecil tadi, dia ada tambahan grip kat sini. So lebih selesa lah bila dipegang untuk main kan. Actually yang saya tunjuk tadi tu, itu adalah mode-mode yang anda boleh pilih lah. Untuk yang first tadi, yang panjang tadi, itu dipanggil mode handheld. Kemudian kita ada mode all-in-one macam ni. Ini adalah mode all-in-one. Okey, kemudian kita ada mode mobility. Mobility yang kecil ni lah, dia tanpa grip. So kalau anda main tu still rasa selesa, tapi lebih pocket friendly lah, lebih kecil dan lebih terampil. Okey, bila anda sambungkan kunai ni kepada smartphone, bila anda main game tu, kadang-kadang lah ya, dia akan ada sedikit delay lah. Dia tak adalah terlalu obvious, tapi delay tu still ada. Tapi kalau anda nak rasakan low latency tu, anda boleh connectkan kunai ni kepada smartphone menggunakan USB cable. Anda cucuk je dekat depan ni kepada smartphone anda. So anda boleh direct kabel kunai ni kepada smartphone anda. Bila saya set up kunai ni macam ni, saya memang rasa sangat selesa lah untuk pegang dia punya controller ni. Dan saya sangat puas hati lah dengan dia punya clicky sound. Memang sedap lah. Lepas tu button dia pula ada 1, 2. Lepas tu belakang ni ada satu lagi button. Dan kalau anda tak nak pakai dia punya grip ni, anda boleh je tekan button kat belakang ni, ke atas ni, untuk releasekan dia. Dan kunai ni juga, dia memang tak lari lah dengan dia punya RGB. RGB dia still ada dekat bahagian depan ni. Dia seperti slash kunai lah, ROG panggil macam tu kan. So memang sangat-sangat style lah. Kalau anda buat mode macam ni, memang sangat-sangat enjoyable. Bila main game tu, jarang lah saya jumpa orang yang menggunakan speaker untuk dengar dia punya game tu. So untuk aksesori kita yang keempat, saya nak perkenalkan kepada anda, iaitu ROG Setra True Wireless. Inilah dia. Saiz dia memang sangat ringan dan dia punya casing dia ni pun bagi saya agak stylish juga. Dan bila anda buka, ada logo ROG pada bahagian dalam ni lah. Bila pakai dekat telinga, saya rasa, oh dekat sini pun ada RGB juga. Memang colourful lah, memang meriah lah bila pakai ROG punya barang ni kan. Bila pakai tu memang sangat selesa dengan reka bentuk dia yang bagi saya agak ergonomik. Even saya tak onkan lagi dia punya mode tu, memang saya dah tak dengar dia punya surrounding tu kan. Setra True Wireless ni dia ada low latency wireless audio dan dia juga ada hybrid ANC yang mana dia boleh filter noise tu daripada luar dan juga daripada dalam game. So anda boleh dengar sound tu dengan lebih clear dan juga lebih jelas lah. Dia juga ada ambient mode yang mana bila anda tap, anda akan automatically dengar anda punya surrounding lah. Dan dia juga ada quick touch control yang anda boleh control dengan mudah. Dia ada double tap, ada single tap dan sebagainya lah. Bila anda pakai dengan menggunakan casing, anda boleh bertahan sehingga 27 jam. Lebih daripada 1 hari, so kira okey lah kan. Selain daripada charge menggunakan wire, ia juga support wireless charging. So anda just letak je, tahu-tahu TWS ni dah penuh lah. So senang lah kan. So apa yang bestnya pasal TWS ni, dia ada IPX4 rating. Maknanya dia ada splash proof lah. Kalau terkena hujan ke, terkena peluh ke, dia still boleh function dengan baik. So memang sangat-sangat berguna lah. Kalau anda tak nak gunakan TWS, ada juga pilihan untuk anda menggunakan headphone, iaitu Delta S Wireless. Ini dia. Reka bentuk dia yang sangat ergonomik, memang sangat selesa apabila dipakai pada telinga. Ini dah dia punya kotak dia. Memang sangat besar. Ia ada low latency wireless 2.4 GHz. Dia boleh dengar dengan jelas. Cuma kadang-kadang tu sama macam TWS ni juga, sometimes tu dia ada delay sedikit. Dan delay dia tu tidak terlalu besar. Dia punya delay dia tu lebih kurang dalam 0.1 mm macam tu. But still boleh dengar dengan clear dan jelas lah. Sesuai dengan nama dia, wireless, memang fully wireless. Tiada audio cable yang disediakan. Dan dekat bahagian tepi ni, dia ada sediakan USB-C dongle. Membuatkan ia compatible dengan PC, Mac, PS5, Nintendo Switch
Dan dia punya sound tu bagi saya balance lah. Daripada segi bass, dia punya treble. Saya bukanlah audiophile, tapi bila saya dengar, bila main game tu, saya memang dah cukup puas hati lah. Dan dia memberikan pengalaman yang lebih imersif lah bila kita main game sambil dengar menggunakan headphone ni. So bila main tu kan, nampak tak? Macam pro gamer kan. Untuk mikrofon dia pula, ia ada AI beamforming microphone dengan AI noise cancellation. Suara tu jelas kedengaran. Dia juga ada certified daripada TeamSpeak dan juga Discord. So dia punya sound tu memang acceptable lah. Dan apa yang bagus ni pasal headphone ni, apabila anda charge selama 15 minit, anda boleh guna selama 3 jam. Dan kalau anda gunakan straight, non-stop, anda boleh guna sehingga 25 jam. Tu memang dah cukup lama lah. Ada ke orang main straight sampai 25 jam? Dan kat bawah ni juga ada physical button yang anda boleh kawal dia punya audio. Dan dia punya headrest ni juga, dia boleh adjust paling maksimum besar ni lah. Dan dia punya ni pun boleh pusing. Dia boleh pusing macam ni, tapi tak boleh pusing ke depan. Dan dia ada dua pilihan cushion untuk dia punya cushion dia ni. Ada pilihan fabric, sama ada fabric ataupun protein leather. Ni protein leather lah. Kalau fabric tu dia macam cushion kain lah kan. Bergantung kepada keselesaan anda lebih memilih yang mana. Bagi saya yang ini pun dah cukup okey dah, dah cukup selesa dah. Tapi kalau anda lagi suka yang fabric, ada juga pilihan untuk itu. Dengan adanya headphone ni, nampaklah yang saya ni semacam seorang pro gamer kan. Bila main kan, dengan aksesoris yang ada kat tangan saya ni, dengan headphone dia lagi, kalau main dekat luar tu, memang surely orang akan pandang lah macam, ish, dia mesti pro ni. Walaupun kita tak pro, tapi kita boleh lah nampak macam kita ni pro kan. Untuk aksesoris kita yang seterusnya, Asus juga ada sediakan glass screen protector untuk ROG Phone 6 Pro. Ini dia kotak dia. Aksesoris yang saya mentionkan ni, dia bukan terhad kepada yang Pro saja, yang 6 pun boleh pakai juga. Saya pasti ada orang kat luar sana yang boleh main phone tu tanpa menggunakan screen protector. Macam saya rasa insecure sikit, jadi screen protector ni amat diperlukan lah. Dan dia punya screen protector ni juga, dia punya glass screen protector ni 2 kali lebih tahan daripada normal tempered glass lah. Dan cara nak pasang dia pun sangat mudah dengan dia punya ketebalan yang sangat-sangat nipis. Jadi dia punya sensitivity tu apabila touch tak mengganggu sangat lah. So bila pakai dekat phone ni, dia punya response rate tu tak mengganggu sangat lah dia punya gameplay tu. Apa yang bagusnya pasal screen protector ni, of course lah dia boleh protect anda punya display. Tapi untuk yang ni, dia ada anti-scratch dan juga anti-fingerprint. Jadi bila pakai dekat phone tu, screen tu tak comot dengan kesancap jari lah. Dan yang paling penting sekali, ianya tiada kesancalan apabila anda simpan di dalam beg. Terkena kunci ke, terkena benda-benda lain yang tajam ke, dia still steady je. Okay, last but not least yang saya nak cakap pasal dia punya aksesoris ialah ini dia. ROG Fusion 2500. Untuk model ni, ia tiada keluar di Malaysia. Kalau anda nak beli pun set overseas lah. Apa yang membezakan Fusion 2500 ni dengan Delta S Wireless ni, yang ini ada RGB. Memang sesuai lah untuk peminat-peminat RGB kan. Dan dia punya cushion ni apabila dipakai memang sangat-sangat selesa. Dan dia punya reka bentuk yang bulat tu memang sangat ngam lah dekat telinga tu. Ia juga ada Hi-Fi ESS 9280 kuat DAC dan dia ada lebih bass dan juga ada high-res audio. Jadi kalau compare dengan ni, yang ini lagi mantap lah dia punya bunyi dia tu. Sama macam ni juga, ia ada AI beamforming microphone dengan AI noise cancellation. Jadi suara tu dapat jelas kedengaran apabila kita communicate dengan orang kat sebelah sana. Dan dia juga ada game chat voice control yang anda boleh control dekat bawah dia ni. Ada dia punya volume dan juga microphone dekat bawah ni. Lebih banyak lah berbanding yang ini. Kekurangan dia kat sini tidak seperti Delta S, ia tidak menyokong wireless. Jadi anda harus menggunakan wire yang disediakan kat dalam kotak. Jadi kalau anda jenis yang tak suka kabel, benda tu akan annoying sikit lah.
Dan ia juga compatible dengan kebanyakan device macam PS5, PC, Mac, Xbox, Nintendo Switch dan juga mobile device yang lain. So ini lebih variety lah dia punya penggunaan dia tu. Jadi kalau anda dapat kumpul ke semua aksesoris yang ROG sediakan ni, memang menjadi satu kepuasan lah apabila semua benda tu lengkap kan. Dan bagi saya ianya sangat berbaloi lah untuk tempoh jangka masa yang lama. Sebab benda kita bukan nak pakai sekejap, kita akan pakai bertahun-tahun sampailah benda tu rosak. Dan sekiranya anda memiliki aksesoris ni, apabila anda main tu, dia sedikit sebanyak membantu anda punya gameplay lah. Selain daripada memberikan keselesaan ketika anda bermain. Nampak? Kalau anda tak biasa menggunakan touch tu, anda boleh menggunakan dia punya controller. Ada button-button yang memudahkan anda untuk achieve the target lah. Andai katalah anda seorang streamer kan, anda memiliki semua barang-barang ROG, memang daripada atas sampai bawah semua ROG, dan anda pula pro gamer, memang orang suka lah tengok anda punya gameplay tu. Manalah tahu ROG tengok video anda, ROG sponsor. Kan seronok macam tu. Jadi kalau anda nak dapatkan aksesoris yang saya mention tadi, bolehlah check dekat website Nerdy. Manalah tahu kan ada salah satu yang saya mention tu berkenan di hati, boleh terus add to cart kan. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Nerdy Media. Stay safe and see you in the next video. Adios.